Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Kemudiannya selawat dan salam ke atas Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah pun selesai keluar daripada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, yang di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua pengampunan dan pelepasan daripada api neraka. Hari ini adalah hari penganugerahan buat mereka-mereka yang yakin diri mereka berada di dalam fitrah, sembuh, selesai, diampunkan segala dosa, dan yakin mereka semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah di dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga, beserta dengan orang-orang yang kita sayangi, guru-guru kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita semuanya. Amin ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti-bukti Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ialah dengan diturunkan cubaan dan ujian pada masa sama, disertakan di dalamnya rahsia 1000 kebaikan. Berapa ramai di kalangan kita yang telah berjaya menyingkap tabir kemampuan diri mereka di dalam bulan yang penuh dengan barakah, bulan Ramadan, yang pada asalnya dan awalnya mereka tidak mengetahui akan kebolehan tersebut. Sungguh pun mereka dikongkong dengan apa jua sebab, musabab. Pada masa yang sama, mereka memperolehi satu kekuatan dalaman dan dapat mengetuai ahli keluarga mereka sebagai contoh, menjadi imam kepada anak-anak dan isteri mereka di rumah. Yang sebelum ini, perkara tersebut sudah pasti jauh mungkin tidak dapat mereka tunaikan dan jalankan. Akan tetapi, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, seperti mana yang kita sebut, terselit, tersurat rahsia kebaikan, dan telah kita nampak akan perkara tersebut. Para ibu-ibu di rumah, sebagai contohnya, lebih dapat meluangkan masa mereka untuk membaca Al-Quran. Yang sebelum ini, mereka padat dengan aktiviti-aktiviti, baik dengan keluarga maupun di tempat kerja. Tetapi, dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan kesempatan masa mereka dapat mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bapa-bapa dapat menjadikan rumah mereka seperti masjid dengan mengimami salat setiap waktu dan salat tarawihnya, dan kemudian tadi besar kemungkinannya semua di kalangan kita menunaikan salat Aidul Fitri dengan berimamkan suami ataupun ayah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahawa dalam perkara yang perit dan pedih itu terdapat 1000 rahmat, yang di mana sebagai orang mukmin haruslah kita mencari apanya punca kebaikan yang bakal dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ujian tersebut. Nah, telah kita dapati, telah kita nampak dan kita sendiri akui bahawa kelebihan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam waktu kita sengsara, dalam waktu kita terkandang dan terkawal di rumah kita sendiri. Baik rahmat tersebut dapat memperbaiki diri individu, sebagai contoh seorang ayah, suami, untuk dirinya sendiri, memperbaiki dia sebagai seorang insan mukmin, dan kemudiannya mengetuai, mengepelai salat-salat ibadah di rumah, ataupun ia adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk pemberiannya, kurniaannya terhadap sebuah keluarga secara family environment, menyeluruh terhadap ahli keluarganya.
di mana keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah. Rumah tersebut yang diduduki oleh keluarga tersebut mendapat rahmat daripada Allah, mendapat pengampunan daripada Allah dengan Al-Qurannya, dengan ibadah-ibadahnya. Itu adalah rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, baik daripada individu, baik juga kepada sebuah institusi keluarga. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, harus juga kita peka bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya diberikan directly, secara langsung kepada diri kita untuk memahami akan situasi dalam ujian terdapat kebaikan. Adakala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita indirect, di mana kita perlu berfikir, di mana kita perlu duduk dan bermuhasabah untuk mendapatkan makna yang begitu terpencil yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan di dalam ujian tersebut. Ramai di kalangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pastinya yang menyedari akan peri pentingnya untuk bergaul bersama masyarakat. Ya, memang betul. Mereka dapat upgrade diri mereka. Mereka dapat memelihara ahli keluarga mereka, develop ahli keluarga mereka menjadi keluarga yang cemerlang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyedarkan kepada kita pada masa yang sama peri pentingnya kehidupan manusia untuk bergaul bersama masyarakat. Di mana kita yakin bahawa masyarakat terasa rindu di kala bulan Ramadan dengan beribadah di rumah sahaja, tidak mendatangi masjid, tidak beriftar bersama masyarakat, berjumpa, bersua muka, bertanya khabar dan beribadah bersama-sama. Allah Subhanahu Wa Taala menyekat nikmat tersebut, dan pada masa sama Allah inginkan kita mencari apakah kekurangan dan kelebihan yang ada dalam ujian tersebut. Kita dapati rahmat, kebaikan bagi diri sendiri dan ahli keluarga, kita dapat. Alhamdulillah. Tetapi Allah sekat rahmat untuk menikmati beribadah bersama keluarga, bersama masyarakat. Harus kita fikirkan, ramai di kalangan kita yang mengatakan akan perkara tersebut. Mereka rasa rindu, mereka rasa kosong, mereka rasa tidak seperti biasa Ramadan kali ini dan Hari Raya kali ini kerana tidak disambut meriah secara bermasyarakat. Ini dapat saya sendiri mewakili Sofa Mosque London dan juga Sofa College London di bawah naungan The Sufa Educational Foundation, di mana kami mendapati banyak rintihan dan banyak masyarakat yang mendatangi kami dari sudut email, message, telefon, mengatakan akan kerinduan mereka untuk bersama-sama mendirikan ibadah di Masjid Sofa. Ini pada masa sama menunjukkan bahawa kehidupan kita sebagai manusia perlu bermasyarakat. Kita ada sifat-sifat individu, kita ada institusi keluarga, dan kita ada sebuah institusi yang di mana kita harus bergaul mesra dengan komuniti kita, dengan masyarakat kita, kerana ini akan mengembalikan semangat ukhuwah, perpaduan, gotong royong di kalangan kita. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu namanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah memberikan, mengurniakan, menganugerahkan bagi kita Sofa Mosque London di bawah penerajui payungnya The Sufa Education Foundation untuk memberikan khidmat, alhamdulillah, yang cemerlang di waktu musim ujian ini. Kita dapat memberikan khidmat kita yang di mana kita sendiri tidak memberikan khidmat tersebut sebelum ini. Kita dapat menyerap kepada setiap masyarakat Melayu kita. Dari sudut ilmunya, alhamdulillah, online learning, lesson berterusan. Bahkan setiap hari kita ada pengajian. Dari sudut medium ilmu, kita menekankan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang dapat kita menerapkan dalam kehidupan kita supaya dekat diri kita dengan Allah. Tidak dapat disangkal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dari sudut ilmu, alhamdulillah, kita mencapai satu kecemerlangan yang belum kita capai sebelum ini. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Kita juga dapat berkhidmat kepada masyarakat kita. Bukan sahaja menerusi ilmu, tetapi menerusi pintu khidmat, pintu servis yang di mana kita dapat menjaga hal ehwal kebajikan orang-orang tua, orang Melayu kita yang tidak berkemampuan untuk keluar rumah. Kita belikan mereka barangan dapur sebagai contoh. Kita pergi untuk mendapatkan ubat-ubatan yang mereka perlukan dan sebagainya. Ini satu khidmat cemerlang kepada masyarakat kita. Bukan saja spiritualnya dari sudut ilmu, tetapi dari sudut fizikalnya. Yang kita pelihara dan kita pohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita di dunia ini yang telah kita lakukan demi kebaikan akhirat kita. Amin ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya mengakhiri mesej ucapan perutusan Aidul Fitri tahun ini, saya ingin menyampaikan sebuah formula yang di mana jika kita mengambil formula ini dan menjadikan ia sebagai panduan kehidupan kita, insya-Allah kita dapat berjaya dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesejahteraan kita dalam kehidupan duniawi ini memerlukan 3 asas penting. Yang pertamanya, tuan-tuan, keselamatan. Tidak disangkal, tidak dapat ditolak, tidak dapat dipertikaikan bahawa setiap seorang daripada kita inginkan keselamatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan ini tidak dapat kita kecapi melainkan kita mengenal akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Haruslah kita mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Haruslah kita mengenal akan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, tuan-tuan, kita membuat rumusan bahawa keselamatan ini melalui ilmu. Dan kemudiannya, formula yang kedua, kita semua mencari akan kebahagiaan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita menagih kebahagiaan kita, baik dari sudut kebahagiaan zahir maupun kebahagiaan batin. Kebahagiaan ini tidak sekali-kali kita kecapi dan kita raih, melainkan kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beribadah kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar erti kefahaman, dan langsung meletakkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rumuskan formula ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kebahagiaan kita adalah melalui amal kita. Amal kita beribadah kepada Allah. Amal kita menyayangi dan menyanjungi Nabi. Amal kita terhadap ilmu-ilmu agama dan mengamalkan setiap perkara yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi Allah Rabbul Alamin. Dan poin yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita mencapai kesejahteraan dunia kita dan akhirat kita, haruslah kita ada penerus. Penerus ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah menjamin kebahagiaan ahli keluarga kita. Kita menjamin keselamatan diri mereka kerana kita mengetuai, kerana kita mengemudi ahli keluarga kita semasa sihat kita. Kita mengepalai ahli keluarga kita kerana kita yang berkuasa pada waktu kita sedang sihat. Keselamatan dan kebahagiaan ahli keluarga kita terletak di tangan kita. Kita kuat menuntut ilmu. Kita kuat mengenal Allah dan mengenal Nabi, mengetahui segala rukun-rukun, keperluan asas dalam agama. Kemudiannya kita mengamalkannya untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Tetapi tuan-tuan, tak kala kita lemah, tak kala kuasa tidak berada di dalam diri kita, kekuatan tangan kita, lemah tubuh badan kerana uzur, tua dan sebagainya, siapa yang bakal mengemudai keselamatan dan kebahagiaan kita? Tidak lain dan tidak bukan penerus kita, pewaris kita, pelapis kita, anak-anak dan juga cucu cicit kita. Tanpa ada 3 fokus, poin penting, kita tidak dapat mengambil atau mendapat kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Harus ada keselamatan dengan ilmu, harus kita ada kebahagiaan dengan beramal kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian haruslah ada penerus, pewaris dan juga pelapis untuk meneruskan legasi
kecemerlangan yang telah kita terajui sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah moto, slogan Panji Sofa Mosque London, Sofa College London yang kita julang menerusi payung kita, The Sufa Educational Foundation. Kita mempunyai 3 moto asas, slogan utama, iaitu ilmu. Dengan kita menuntut ilmu yang kita taburkan online-nya, live-nya dan sebagainya. Kemudiannya deeds, amal, knowledge, ilmu. Deeds, amal. Sama-sama kita beramal, beribadah untuk mendapat redha Allah dan redha Rasulnya. Dan yang ketiganya adalah khidmat kita. Khidmat kita kepada masyarakat. Membawa masyarakat bersama-sama dengan kita. Menunjukkan kepentingan bersama menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tidak dapat mengecapi kebahagiaan dan keselamatan tanpa ada penerus. Dan penerus tersebut tidak dapat kita didik, tarbiyah, kalau tidak ada community yang melengkapkan kehidupan kita. Individu dan keluarga saja tidak mencukupi. Seperti mana yang saya nyatakan di awal tadi. Kita memerlukan satu skop dakwah yang sempurna. Individu, keluarga dan masyarakat. Jadi institusi Safa ini menjulang panji-panji untuk merapatkan ukhuwah silaturahim sesama masyarakat kita. Dengan medium jambatan, gerbang yang kita sediakan, ilmu, amal dan juga khidmat kepada masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh ahli kerja warga Safa. Kepada seluruh volunteer yang bertungkus lumus menjalankan ibadah yang tidak dijalankan oleh masyarakat kita sewaktu bulan Ramadan. Ramai di kalangan kita sibuk mengkhatamkan Al-Quran. Ramai di kalangan kita sibuk berlumba untuk menunaikan salat tarawih baik 8 maupun 23 rakaat. Ramai di kalangan kita yang melakukan amal ibadah yang lain sempurna buat diri mereka dan ahli keluarga mereka. Tetapi ahli keluarga kerja, volunteers, Safa Educational, The Sufa Educational Foundation, ibadah mereka menyediakan wadah ilmu, menyiapkan online proposal dan sebagainya untuk masyarakat kita bersatu hati untuk mendapat ilmu mereka, amal ibadah dan khidmat mereka. Masya Allah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka semua dan saya pohon kepada Allah, moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi di pagi hari raya ini bahawa Ya Rahman, Ya Rahim, telah kami lakukan sebaik mungkin Ya Allah supaya masyarakat kita mendapat dan meraih kebaikan dunia dan akhirat melalui khidmat kami. Saya menyeru kepada jemaah rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agar sama-sama berganding bahu, sokong menyokong, bantu membantu menaikkan taraf ahwal agama untuk masyarakat Melayu kita. Satu-satunya institusi kebajikan, charity organisation yang berdaftar untuk memelihara hal kerja, ehwal kebajikan orang Melayu di United Kingdom khasnya tidak lain dan tidak bukan buat masa ini ialah The Sufa Educational Foundation. Di bawah naungan The Sufa Educational Foundation digerakkan segala kerja-kerja dakwah oleh Safa Mosque London dan juga Safa College London. Saya pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati kita semuanya untuk bersatu padu, untuk mendapatkan meraih anugerah daripada Allah, barakahnya dalam jamaah, dalam kesatuan bermasyarakat. Supaya dengan kesatuan ini dapat kita menggerakkan segala dakwah kerja kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, langsung berjaya dunia kita dan akhirat kita melalui 2 pintu utama, ilmu dan juga amal, dan juga khidmat kita kepada masyarakat supaya selamatlah dunia kita dan akhirat kita. Saya doakan kepada mereka-mereka di kalangan ahli keluarga ataupun di kalangan masyarakat di United Kingdom maupun di luar United Kingdom. Kita ada jemaah yang mengikuti daripada orang Melayu yang berada di Rusia, orang Melayu yang ada di Jerman, orang Melayu yang ada di France, orang Melayu yang ada di Fatani dan di Filipina. Itu mereka di kalangan Asia. Masya Allah,
Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan waktu ujian ini, yang di mana kehidupan kita, kemampuan kita untuk mempertahankan institusi masyarakat tetap berjalan. Buktinya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan orang-orang yang memerlukan khidmat kita daripada pelbagai latar belakang dan pelosok dunia. Tuan-tuan, saya doakan mereka-mereka yang membantu Safa untuk dakwahnya, untuk kemajuan agama dan dunianya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan mereka kerana mereka membantu urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pohonkan moga Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita semuanya untuk bersatu, berkhidmat kepada agama Allah dan menaik tarafkan kemuliaan, kemampuan kita berdakwah untuk orang-orang Melayu kita. Amin ya Rahman Rahimin. Tidak juga saya ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga buat pengasas The Sufa Educational Foundation, Datuk Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin, dan seluruh ahli warga kerja Yayasan Safa Negeri Sembilan dari Malaysia yang telah membantu kita selama 3 tahun penuh untuk membantu kita naik daripada kita bertatih, kita berpapah hingga kita dapat berdiri, dan hingga sekarang kita berjalan sedikit demi sedikit dapat kita menjalankan aktiviti kita. Jazakumullahu khairal jaza. Saya sentiasa niatkan segala amal ibadah yang kita lakukan di sini supaya menjadi pemberat neraca buat Datuk Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin dan ahli warga gereja Yayasan Safa Negeri Sembilan. Dan untuk kita yang masih lagi baru mengenal, sama-samalah kita belajar, sama-samalah kita bergotong royong bahu-membahu untuk membina empire untuk masyarakat kita sendiri di negara ini, supaya kebaikannya mencurah ke benua Eropah untuk masyarakat Melayu kita. Amin ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan dan kefahaman. Ikutilah perkembangan The Sufa Educational Foundation daripada media sosial dan sebagainya. Semoga dapat sama-sama kita bersatu dan memajukan dan memartabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekali lagi saya mewakili warga kerja, volunteers dan seluruh family Safa di London ini mengucapkan kepada anda semua, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bikhair, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Selamat Hari Raya Aidul Fitri buat anda sekalian yang berada di merata dunia, yang memahami akan bahasa ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati kita di bawah naungan panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Moga Allah dan Rasulnya redha dengan apa yang kita lakukan dan sentiasa kita di bawah naungan dan pemantauan Allah Subhanahu Wa Taala dan redha-Nya. Amin ya Arhamar Rahimin. Sampai di sini sahaja. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah.